Allah Subhanahu wa taala, yang keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi dengan Ramadan, dan hari ini hari yang kedua kita bersama dengan Ramadan. Dan perlu diingatkan tuan-tuan, insya-Allah saya terharu tuan-tuan sebenarnya, dan saya yakin yang tinggal ini adalah mereka yang betul-betul mengharapkan kebaikan besar daripada Allah SWT. Bukan satu perkara yang mudah untuk kita selesaikan 20 rakaat solat sunat tarawih diikuti dengan 3 witir. Lebih-lebih lagi bila kita melihat daripada peringkat awal masjid yang penuh, kemudian sampai ke 8 rakaat berlumba-lumba keluar. Bukannya mereka tak baik, mereka baik, tetapi orang yang tinggal ni tuan-tuan, kalau tak mempunyai keinginan ataupun maksud pengharapan yang sangat tinggi, dia takkan ada di sini waktu macam ni. Jadi saya tak nak sentuh benda-benda teras, perkara-perkara teras yang biasa bermain dalam masyarakat. Tetapi bagi golongan yang tinggal ini tuan-tuan, pertama sekali perlu diingatkan bahawa perkara pertama yang perlu kita ada dalam diri kita yang ada di sini ialah rasa syukur. Rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat tuan-tuan, dan berulang-ulanglah mengucapkan alhamdulillah. Kerana hidup kita ni tuan-tuan, segala-galanya itu adalah pilihan Allah. Kerana keterikatan kita ini dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya, tidak ada upaya, itu sifat kita, dan yang kuasa itu hanya Allah. Dan setiap perkara yang berlaku di atas, sama ada berlaku di atas diri kita, tindakan kita, langkah kita, kehidupan setiap saat detik, semuanya ada keterikatan dengan iradah Allah, qudrah Allah, ilmu Allah, dan kita takkan mampu laksanakan. Dan keberadaan kita di sini sehingga sampailah saat akhir tuan-tuan, jam pukul 10.30 ni, dengan kita laksanakan 20 rakaat diikuti dengan witir 3 rakaat ni tuan-tuan, ini adalah pilihan Allah. Hidup kita ni semuanya dalam pilihan Allah, Allah pilih. Dan dalam pilihan Allah SWT ni pula tuan-tuan, tidak ada lain kecuali kita mengucapkan rasa alhamdulillah, rasa syukur yang sangat-sangat. Bukan rasa syukur atas kelebihan, tak, tetapi rasa syukur untuk menambah baikkan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni kena ada, dia ni tuan-tuan, rasa syukur ni ada dua keadaan. Pertama, rasa syukur atas kita rasakan ini satu kelebihan, dan yang kedua, keadaan yang kedua iaitu rasa syukur dalam keadaan dia rasa semakin takut, semakin bimbang, semakin berhati-hati. Dua-dua rasa syukur. Tetapi tuan-tuan, rasa syukur yang pertama atas rasa ini satu kelebihan, ketahuilah ni tuan-tuan, kita hidup atas muka bumi ni tak ada istilah anugerah, tidak ada istilah kelebihan. Sekalipun sesuatu itu baik, contohnya orang hafal Quran, baik tak? Baik. Tapi ketahuilah tuan-tuan, kalau dirasakan dia menghafal dan mengingat 30 juzuk itu satu kelebihan, maka ketahuilah dia akan menghadapi satu kehancuran yang sangat-sangat di hadapan dia tuan-tuan. Kerana apa? Kerana dia akan rasa, pertamanya dia akan rasakan dia duduk zon selesa. Yang kedua, yang paling ditakuti sekali tuan-tuan, dirasakan dia baik. Sedangkan kita ni tuan-tuan, Allah SWT perintah kepada kita supaya kita ni jadi baik, tetapi Allah haramkan kita daripada kita rasa baik. Allah suruh kita buat baik, Allah suruh perintah ke atas kita supaya kita jadi baik, tetapi Allah haram kita daripada rasa baik. Kenapa tuan-tuan? Bila kita rasa saja baik, ada je perasaan baik, maka ketika itu ketahuilah bahawa bibit-bibit takabur, ujub, semua tu dah mula berputih. Jadi cara untuk memelihara daripada kita tergelunsur ataupun jatuh ke lembah kehancuran tadi tuan-tuan, maka tanamkan rasa syukur dengan keadaan yang kedua, iaitu lebih berhati-hati, lebih berjaga-jaga, lebih menambah baik, supaya tuan-tuan setiap langkah kita itu
benar-benar meletakkan pengharapan yang sangat tinggi pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa yang kita laksanakan ini benar-benar menggapai redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya datang contoh tuan-tuan. Ada dua orang rumah. Dua orang rumah. Dua orang rumah. Ini contoh. Ada dua orang rumah. Orang rumah A, orang rumah B. Orang rumah A ni tuan-tuan, dia sambut hari lahir suami dia. Dia sambut hari lahir suami dia, dia buat sebuku kek. Harapan dia tuan-tuan, dia buat sebuku kek tadi supaya suami dia suka kek tadi. Suami dia terima kek tadi. Bahkan suami dia sampai tahap rasa sayang dengan dia hasil daripada kek yang dia buat tadi. Orang rumah yang kedua, orang rumah yang kedua ni pula tuan-tuan, dia pun menyambut hari lahir suami dia. Dan dia juga buat kek. Cuma tuan-tuan, dalam mentaliti dia, aku buat kek ni, dah buat kek, dah sambut hari lahir engkau nak makan, tak nak makan sudah. Saya tanya tuan-tuan, ada perbezaan tak? Dua-dua sambut hari lahir. Cuma perbezaan dia mentaliti dia. Yang pertama, dia mengharapkan supaya kek dia tadi yang dia buat, suami dia sayang, suami dia suka, suami dia terima. Yang kedua, sama juga, dia buat juga kek, tapi bezanya tuan-tuan, mentaliti dia, kau nak makan, kau tak nak makan, sudah. Saya tanya tuan-tuan, dua keadaan ini, cara mereka membuat, mana yang lebih bersungguh-sungguh tuan-tuan? Yang A ke yang B? A ke B? A ke B yang lebih sungguh-sungguh? B ke A? Pasti? A. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia punya harapan yang tinggi. Begitu juga tuan-tuan, keadaan diri kita. Dalam situasi kita melakukan pengabdian, ketaatan, ibadah, bila meletakkan pengharapan yang sangat tinggi pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala terima ibadah kita, Allah SWT suka ibadah kita, Allah Ta'ala redha kita harapkan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita, insya-Allah kita akan lakukan tuan-tuan. Ini situasi yang sebenar yang dikendaki oleh Allah SWT. Bukan hanya semata-mata aku dah buat, janji dah buat. Tak lebih daripada itu. Bila janji dah buat tuan-tuan, ibadah tadi hanya acuh tak acuh seperti mencurah air di atas daun keladi, tak lebih daripada itu. Jadi ini situasi keadaan. Itu sebabnya tuan-tuan bersyukur tadi, syukur itu bukan merasakan diri itu satu kelebihan yang digapainya, didapatinya, tetapi bila dia rasa syukur, semakin dia berhati-hati, takut-takut apa yang dia dapat tadi bukan datang sebagai satu rahmat, tetapi datang sebagai satu istidraj. Dalam keadaan tadi, dia jauh lebih berhati, bersungguh-sungguh untuk memastikan yang dilakukan tadi, tindakannya, perbuatannya tadi benar-benar sampai tahap Allah Ta'ala redha. Ini tuan-tuan, ini yang pertama, tanamkan rasa syukur. Sebabnya bila lepas dia kita lakukan satu perkara tuan-tuan, bersyukur, alhamdulillah. Bahkan mengungkapkan alhamdulillah tu pun tuan-tuan dituntut ke atas kita supaya diulang-ulang. Kerana apa tuan-tuan? Syukur yang pertama itu sebagai tanda syukur di atas perbuatan ataupun ibadah yang kita lakukan. Kemudian syukur yang kedua tu pula atas syukur, ungkapan syukur yang pertama tadi. Kerana kalau Allah SWT tak izinkan tuan-tuan untuk kita bersyukur, itu sebab kalau kita lihat tuan-tuan, berapa ramai kalangan kita yang boleh mampu untuk mengungkapkan doa sebelum makan, tetapi hanya segelintir yang kecil sahaja tuan-tuan yang boleh mengungkapkan doa selepas makan. Orang semua boleh baca doa sebelum makan tuan-tuan, tapi berapa ramai orang yang boleh mengungkapkan doa selepas makan? Ini situasi keadaan yang cukup jelas kepada kita, bahawa setiap apa sekalipun tindakan kebaikan, semua itu adalah pilihan daripada Allah SWT. Maka bersyukurlah, supaya dengan syukur tadi tuan-tuan, Allah SWT menambahkan lagi kebaikan-kebaikan, jalan taufik hidayah dan juga bantuan pertolongan inayah daripada Allah SWT, sehingga Allah Ta'ala pimpin kita tuan-tuan sampailah kepada tempat tujuan dan matlamat, iaitu maqam ataupun satu situasi yang dipanggil redha Allah, mardatillah, redha Allah SWT. Yang kita nak, kita tak minta lain, kita minta redha Allah. Kalau Allah Ta'ala bagi syurga, alhamdulillah. Kalau dia tak bagi syurga, tu hak dia. Yang penting ikut
tahap redha Allah itulah yang paling-paling tinggi yang diharap-harapkan, yang didamba-dambakan. Itu pertama. Yang kedua tuan-tuan, doa. Minta doa. Sebab kita ni tuan-tuan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali hanya Allah semata-mata. Maka meletakkan pengharapan pada Allah itu bukan sikit-sikit. Sehabis-habisnya. Semakin habis nilaian pergantungan kita pada dua tangan, semakin tinggilah pengharapan dan pergantungan harap kita kepada Allah SWT. Ada persen tuan-tuan pengharapan kita pada tangan kita, maka semakin kurang persen pengharapan kita pada Allah. Semakin kita lenyapkan, semakin kita jauhkan diri kita daripada meletakkan pengharapan pada dua tangan kita, maka insya-Allah semakin tinggi pengharapan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya hidup kita ni tuan-tuan, di antara Allah, akhirat, dunia, makhluk. Ada dua. Allah, akhirat satu. Manusia, dunia, makhluk, ni satu bab. Dua perkara ni tuan-tuan seperti api dan seperti air dengan minyak. Dua perkara yang tak boleh yang tak boleh duduk sekali. Di antara air dengan minyak, dia tak boleh duduk sekali. Kalau katalah kita bawa diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, automatik maka ketika itu tidak akan ada dalam diri kita itu makhluk, manusia, dunia. Tapi bila ketika mana hati kita tadi masih lagi diduduki oleh manusia, makhluk, dunia, maka Allah SWT itu semakin jauh. Itu sebabnya tuan-tuan kena lihat mana kita nak letak. Sama ada kita nak letak Allah SWT dalam diri kita, ataupun kita nak meletakkan makhluk ataupun dua tangan kita ataupun dunia tadi dalam diri kita. Jika kita letakkan dunia dalam diri kita, maka ketahuilah hakikat sebenarnya kehidupan kita itu semakin sempit. Tapi kalau kita letak pergantungan harap kita pada Allah dan kembalikan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah SWT, pertamanya tidak ada sesuatu perkara yang mustahil bagi Allah, dan yang keduanya sesungguhnya Allah SWT itu qadir, berkuasa di atas segala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah SWT itu berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu, dan tidak ada satu mustahil bagi Allah SWT. Sebabnya panjatkan doa, minta sungguh-sungguh pada Allah SWT. Salah satu daripada sifat seorang hamba iaitu senantiasa dia meletakkan pergantungan harapnya pada Allah dan tak putus-putus untuk berdoa terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijanjikan, yang didamba-dambakan. Allah SWT sendiri pun ada rasa damba, ada pengharapan pada setiap hamba dia. Apa pengharapan dia tuan-tuan? Dia mengharapkan hamba ni terus minta dengan dia. Dia tak sebagaimana manusia. Kita manusia tuan-tuan, pasangan kita dia minta pada kita tuan-tuan, pagi dia minta, kita bagi tak? Bagi. Tengah hari dia minta, kita bagi tak? Bagi. Petang dia minta lagi tuan-tuan, kita jeling mata, jigil biji mata. Pagi dah minta, petang minta, petang minta lagi, kita jegil biji mata tuan-tuan. Panjang sikit kita kata, apa ingat cop duit je, cop. Tapi Allah SWT itu tidak tuan-tuan. Sehingga kan para ulama mengungkapkan bahawa Allah SWT itu kadang-kadang dia melambat-lambatkan, melewat-lewatkan. Pertamanya, setiap permintaan kita ni Allah akan bagi mengikut keperluan. Dia akan bagi mengikut keperluan. Perlu ke tidak? Kalau tak perlu, dia tak bagi. Kalau dia tak bagi sekalipun tuan-tuan, dia mungkin Nabi SAW sebut dia akan bagi pada anak kita. Keperluan untuk anak kita, dia bagi pada kita. Kita minta tapi bukan keperluan kita, maka dia akan bagi pada anak kita, jika itu keperluan untuk anak kita. Tapi mungkin kalau bukan keperluan untuk anak kita, dia akan bagi pada cucu kita, jika itu keperluan untuk cucu kita. Tapi kalau katalah sampai tahap tuan-tuan, untuk hidup atas dunia ni tidak ada keperluan, tetapi besok di akhirat keperluan untuk kita. Apa yang kita doa tadi, sampai di akhirat Allah Ta'ala gantikan. Itu sebabnya di akhirat nanti tuan-tuan diceritakan, satu ketika seorang lelaki itu tuan-tuan, selangkah lelaki nak masuk ke dalam neraka Allah SWT. Lalu Allah SWT perintahkan kepada malaikat supaya ambil lelaki tadi, bawa ke dalam syurga. Malaikat bertanya, wahai Allah, kenapa nak dibawa lelaki ini masuk dalam syurga, sedangkan selangkah lagi dia nak masuk dalam neraka-Mu, wahai Allah? Lalu ketika itu Allah SWT menjawab, wahai malaikat, sesungguhnya lelaki ini sewaktu berada di atas muka bumi dahulu, ada satu doa yang diminta padaku, tidak aku tunaikan, dan kini, saat ini, detik ini, ku ganti doanya dengan syurgaku. Bawa dia ke syurga. Itu sebabnya tuan-tuan minta. Kita tak tahu mana satu doa kita yang Allah Ta'ala terima, dan Allah Ta'ala gantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita mohon.
Jadi berdoa tuan-tuan. Yang pertama syukur, dan yang kedua panjatkan setinggi-tinggi doa dan jangan putus-putus untuk berdoa dengan Allah SWT, kerana itulah tanda sifat seorang hamba. Dan yang kedua, itulah tanda keimanan, keyakinan dan pengharapan yang kita kembalikan semula kepada Allah SWT. InsyaAllah semoga dengan dua perkara yang kita kongsikan ni tuan-tuan, kita harap-harap ada kebaikan untuk kita jadikan sebagai panduan kita meniti Ramadan ni tuan-tuan. Semoga kita harapkan Ramadan yang Allah Ta'ala berikan kesempatan pada kita ini tidak berlepas begitu sahaja, tetapi membuahkan hasil yang sangat besar. Bukan hanya sekadar pahala yang berganda, tetapi yang paling besar, yang pertama sekali redha Allah, dan yang kedua tuan-tuan keampunan daripada Allah SWT, dan yang kedua, yang ketiga sifat takwa ataupun sifat baik yang diingini, yang didambakan oleh Allah SWT bagi setiap hamba-hambanya. InsyaAllah semoga kita baik di dunia dan lebih-lebih lagi baik di akhirat, dengan kacamata Allah, dengan kehendak Allah, dengan kudrah Allah, dengan ilmu Allah Subhanahu Taala. InsyaAllah ini sekadar ini dulu tuan-tuan, yang baik itu daripada Allah SWT, yang tidak baik itu menjadi kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah silap, salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.